Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya sambungan pada ayat yang ke-29 surah Al-A'raf, muka surat 153, juzuk yang ke-8, surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahu-d-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud-dhalalah إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 29. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, amara rabbi bil qist, Tuhanku menyuruhku untuk melakukan keadilan. Qul amara rabbi bil qist di sudut bahasa Arab adalah khabar, dia bukan satu amar. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya hadapkan wajah atau muka serta hati kepada Allah dengan betul setiap kali melaksanakan ibadah salat. Wad'uuhu mukhlishina lahu-d-din, dan memerintahkan untuk beribadah dengan mengikhlaskan amal semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan amal ibadah itu dalam agama. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula lah kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad kepada umat. Bacaan ini mengikut pada kefahaman bagi mereka yang beranggapan dia adalah perintah untuk membacanya. Sebagian para sahabat Rasulullah SAW tidak membacanya. Mengapa agaknya? Kerana buat mereka bahawasanya Qul adalah Quran, cuma tidak diperintah membacanya. Tetapi dia adalah Quran. Qul Quran, cuma ketika membaca tanpa adanya Qul kerana pengkhususan Qul untuk Rasulullah SAW. Gitu. Walaupun begitu, Sayyidina Uthman memerintahkan untuk menulisnya, dan sehingga difatwakan apa yang ditulis maka perlu dibaca. Lalu sehinggalah Quran yang ditulis oleh Zaid bin Thabit pada zamannya Sayyidina Uthman ditulisnya Qul, lalu difatwakan apa saja yang tertulis dalam mushafnya Uthman maka perlu membacanya. Sehinggalah tercatat, tertulis, sehinggalah pada hari ini. Lalu akhirnya kita juga membaca Qul itu pada ayat ini. Padahal Qul itu berkhususan untuk Rasulullah. Oleh kerana itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah dalam surah yang ringkas, surah yang pendek, Qul huwallahu ahad, dibaca Allahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Maka meninggalkan Qul, tapi mereka tidak menafikan Qul kalam Allah, Qul Quran, Qul wahyu daripada Allah kepada Rasulullah. Cuma pengkhususan perintah Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, itu akan tetapi oleh kerana pada mushaf Sayyidina Uthman tertulis di dalamnya Qul, maka diperintah jangan meninggalkan bacaan.
Amara Rabbi bil qist. Tuhanku telah memerintahkanku untuk bil qist, iaitu melaksanakan keadilan. Maksudnya di sini adalah keadilan dalam seluruh bentuk insaniah, seperti mana keadilan pada akalnya, keadilan pada ucapannya, keadilan juga pada perbuatannya. Itu semua termasuk pada bil qist. Wa aqimu wujuhakum. Cuma di sudut bahasa Arab, kalimah wa aqimu, huruf waw di sini tidak boleh diatafkan kepada qul amara rabbi, disebabkan qul amara rabbi dimulai dengan qul, memang perintah Allah kepada Rasulullah, tapi sifat pada ayat ini menjadi khabar. Wa aqimu wujuhakum, waw di situ menunjukkan wa aqimu adalah amar. Di sudut bahasa Arab, amar tidak boleh mengikutnya khabar. Khabar boleh mengikutnya amar. Oleh kerana itulah di sudut maksud daripada ayat ini perlu diasingkan. Dia satu per satu. Makna menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala perintah bagi dia Rasulullah untuk menegakkan keadilan. Satu bahagian. Kemudian diperintah berkaitan dengan solat, menghadapkan wajah ke arah kiblah. Itu salah satu daripada maksudnya. Dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di sini adalah perbezaan di sudut dari sudut pelaksanaan dalam amal itu sendiri. Oleh kerana itulah penafsiran yang pertama, amara rabbi bil qist, itu adalah khabar, tidak lain la ilaha illallah. Itu adalah tafsiran seperti mana telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama pada amara rabbi bil qist, al qist bermaksud la ilaha illallah, syahadah itu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi al qist itu kembali balik pada syahadah la ilaha illallah. Jadi oleh kerana itulah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al qist, keadilan yang dimaksudkan adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah yang perlu kita ketahui dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ketahui di sini tidak lain merangkumi pada zat Allah, af'al Allah, pada hukum hakam perundangannya, dan mengetahui bahawa dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah kalimah al-qist hanya untuk Islam saja. Hanya untuk Islam. Kalau sekiranya orang tidak pernah sujud kepada Allah, dia mensyirik ke Allah, lalu mengatakan saya akan menegakkan keadilan, saya akan buat hukum yang adil, dalam Islam tidak menerima sebagai satu hukum yang adil gitu. Kita boleh mengatakan dia buat satu undang-undang, tapi kita tidak boleh mengatakan undang-undang yang adil. Itu di sudut Islam dan akidatul Islam. Mengapa? Al-qist hanya untuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kalimah la ilaha illallah. Oleh kerana itulah walaupun kita belajar perundangan, kita belajar undang-undang, tapi yang tidak ada kaitan dengan Islam, kerana yang membina undang-undang dan perundangan itu bukan daripada orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada orang yang syirik kepada Allah, maka undang-undangnya nilaiannya istidraj. Ini di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh kerana itu seperti mana yang pernah saya sebutkan, mengapa Madinah, mengapa Mekah, dua ini disebut sebagai Al-Haramain, dua tanah haram. Kemajuannya tidak seperti mana kemajuan yang kita lihat hari ini selain pada Mekah dan Madinah. Disebabkan istidraj. Mekah Madinah tidak dibina dengan istidraj. Selain daripada Mekah Madinah dibina dengan istidraj, sehinggalah memudahkan Dajjal masuk ke tempat yang adanya istidraj. Oleh kerana itulah Rasulullah mengatakan apabila munculnya Dajjal, dia tidak boleh masuk Mekah dan juga Madinah, kerana Mekah Madinah tidak dibina dengan istidraj, tapi dibina atas iman dan taqwa. Oleh kerana itulah beradanya kita di Mekah, beradanya kita di Madinah, masuk saja semua nilaiannya ibadah. Apa yang kita nak buat ibadah. Keluar daripada Mekah dan juga Madinah,
dia telah keluar daripada niat-niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Jadi al-qist pada hakikatnya adalah untuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna adalah Islam saja yang layak untuk menegakkan al-qist melalui perundangan, melalui undang-undang. Selain daripada Islam, ya, mungkin kita tunduk, mungkin kita ikut, tapi kita tidak boleh memuliakan undang-undang itu. Kerana apa? Tidak dibina melalui asas dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asasnya ada iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qist kembali balik pada firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist, kembali balik pada orang yang telah diberi ilmu oleh Allah. Itu kaedah dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui. Oleh kerana itulah apabila khabar dan kemudian amar tidak boleh atal mengikutnya khabar, maka terjemahan dia adalah Tuhanku telah memerintahkan aku melalui perintahnya kepada aku. Iaitu khususnya Allah memerintahkan kepadaku untuk menegakkan keadilan. Itu satu bahagian. Kemudian pula Allah Subhanahu wa taala telah perintah tapi tanpa melalui qul yang pertama. Maksudnya di sini bahawasanya tentang as-salat, perintah itu hanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dia tidak Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima akan solatnya, tidak menerima akan segala daripada amal-amal dia. Oleh kerana itulah maksudnya wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, ada untuk orang yang Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, di situ jadi amar. Amar di sini tidak lain melainkan dia menjadi masyru' syariat, dan kita tak boleh keluar daripada aqimu ini. Yang pertama kata ulama-ulama kita yang dimaksudkan adalah ketika mana kita solat, maka kita diperintah untuk menghadap wajah kita, diri kita ke arah kiblat, al-kiblah. Inda kulli masjid, masjid di sini menunjukkan bahawasanya setiap kali kita mendirikan solat, bukan kita menggambarkan di mana saja kita berada, di masjid mana lalu kita kena solat di situ kerana namanya masjid. Tetapi kata ulama, di mana saja kamu berada, di mana saja masjid yang kamu berada, solat kamu perlu menghadap ke arah kiblat dan bukan menghadap ke mana-mana yang kamu suka waktu kamu berada di masjid itu. Kaedahnya. Jadi hadapkan wajah ini tidak lain melainkan adalah masyru', perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah dalam solat fardu kita, solat sunnah kita, ketika mana kita tidak musafir, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk solat menghadap ke arah kiblat. Tetapi ketika mana kita bermusafir, di tengah perjalanan musafir, sekiranya solat fardu kita diperintah untuk menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau sekiranya solat sunat, hukumnya sunat saja menghadap ke arah kiblat. Tapi syaratnya adalah ketika mana dalam perjalanan musafir, tapi bila dah sampai tetap ke arah kiblat. Gitu. Seperti mana Rasulullah, para sahabat meriwayatkan bahawasanya bila tiba waktu solat fardu, maka Nabi turun daripada untanya solat menghadap ke Masjidil Haram, maknanya menunjukkan pada kiblat. Gitu. Tetapi apabila solatnya sunnah, ketika mana dalam perjalanan Nabi duduk atas unta yang membawa Rasul, lalu Nabi solat sunat dia tanya di mana saja unta itu menghadap tanpa menghadap ke arah kiblat. Itu. Tetapi bila sampai ke destinasinya, bukan dalam perjalanan yang tadi unta membawa Rasulullah jalan gitu, maka Rasulullah pun solat walaupun tanpa menghadap kiblat. Tapi kalau solat fardu tidak dibenarkan, mesti menghadap ke arah kiblat walaupun musafir. Tapi bila sampai ke destinasinya, walaupun solat sunat, kena menghadap ke arah kiblat. Itu kaedahnya.
Oleh kerana itulah ulama hanya menerima dan jumhur ulama menerima bahawasanya solat tanpa menghadap ke arah kiblat dalam solat sunat ketika mana musafir saja. Seperti mana sebelum ni pun saya pernah sebut, ada juga pendapat yang menyebut kita keluarnya masjid, kemudian pula kita tamattu, lalu kita pun Allahu Akbar, solat tamattu pun gitu. Solat tamattu, nak balik rumah. Lalu dia kata boleh. Tapi wallahu ta'ala alam, disebabkan Nabi melaksanakannya ketika mana musafir. Kalau keluar daripadanya rumah, keluar pada masjid untuk solat demikian, bahkan Rasulullah tidak pernah melakukannya. Itu pendapat tu aneh. Imam Ibn Munzir pernah mengatakan bahawasanya solat sunat tanpa menghadap arah kiblat, walaupun di luar masjid, di luar rumah, dalam perjalanan. Tapi ulama-ulama kita menyatakan bahawasanya salah satu syarat untuk solat di atas kenderaan dalam solat sunat tanpa menghadap ke arah kiblat adalah kenderaan itu membawa kita. Tapi kalau kita sedang membawa kenderaan, maka syarat itu tak dipenuhi lagi. Wallahu ta'ala alam. Tapi adalah ulama masyhur di atas dunia ni ada cerita begitu. Tapi kita tak peganglah dengan pendapat begitu. Yang pertama itu. Yang kedua pula kata ulama, wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Dikaitkan juga wad'uhu mukhlishina lahuddin. Maknanya yang kedua adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah. Jadi di sini ada takwil. Takwilnya apa? Yang tersiratnya adalah ketika mana kita beribadah kepada Allah atas seluruh ibadah, wa aqimu wujuhakum adalah hati kamu, diri kamu, dan tidak yang terikat khusus mesti ke arah kiblat. Kalau ke arah kiblat itu pengkhususan untuk solat. Tetapi bila dikaitkan wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid, masjid di sini adalah seluruh ibadah kamu, seluruhnya. Seperti mana diqiyaskan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan bagiku dan umatku adalah di mana saja mereka berada, maka halal baginya bumi itu untuk mereka solat di situ. Maksudnya untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bani Israel dulu tidak demikian, kerana ibadah mereka itu hanya berada di rumah ibadah. Tak boleh di satu kawasan yang bukan disebut sebagai rumah ibadah. Itu Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani itu. Tapi Islam, kata Rasulullah, apabila seseorang itu dalam musafir tengah padang pasir sekalipun, masuknya waktu, mereka azan, iqamah, lalu solat di situ. Bani Israel mereka tidak akan melaksanakan, mereka cari dulu rumah ibadah. Siapa yang menetapkannya? Mereka sendiri. Kesombongan mereka yang menyebabkan mereka sukar untuk mengamalkannya. Sebab nak pergi cari rumah ibadah barulah boleh ibadah di situ. Dalam Islam di mana-mana pun boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua kata ulama-ulama, menghadapkan wajah di sini adalah menunjukkan kepada keikhlasan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna menunjukkan bahawa tidak dikhususkan dalam solat, tapi dalam doa kamu, zikir kamu, tilawatul Quran kamu, semuanya hadapkan wajahmu. Maknanya adalah seperti mana yang kita baca dan kita pernah pelajari ayat itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu, sampai akhir pada ayat. Cuma dimulai qul, perintah Allah Subhanahu wa taala tu. Kemudian pula dikaitkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Wajjahtu, dan Allah Subhanahu wa taala perintah wa aqimu wujuhakum, wajah juga. Jadi di sini kata ulama yang dimaksudkan adalah keikhlasan kamu
hati kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditakwilkan wajah di sini adalah hati kamu, bukan menunjukkan pada pengkhususan ni muka kita ni maksud wajah ni. Selain pada itu, kata ulama, seperti mana kita membaca wajah tu, makna aku menghadapkan zahir dan batinku, makna menunjukkan seluruh diriku kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan juga bumi. Makna keseluruhan zahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kembali balik wa aqimu wujuhakum. Dan yang perlu kita ketahui bahawasanya perintah ini bukannya perintah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, tapi perintah ini di Mekah lagi. Sebab ayat ini turun di Mekah. Ayat yang kita pelajari ini turun di Mekah Al-Mukarramah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian yang saya sebutkan dua pendapat tadi, lalu kita gabungkan keduanya, maka dikaitkan dengan ibadah solat pula. Inda kulli masjid, menunjukkan bahawasanya di mana saja masuknya waktu kamu solat mesti menghadap ke arah kiblat. Maka janganlah kamu solat tanpa menghadap ke arah kiblat, kecuali uzur. Kamu sakit yang mana diri kamu tak boleh solat menghadap ke arah kiblat, maka solat saja. Itu bagi orang yang memang tak boleh ataupun tak mampu solat menghadap ke arah kiblat. Selain daripada itu, kata ulama, inda kulli masjid, kalimah inda dia ada kaitan dengannya masa, waktu. Ini menunjukkan bahawasanya apabila kamu mendirikan solat, maka kewajipan untuk menghadap ke arah kiblat adalah ketika mana waktu itu telah masuk untuk mendirikan solat. Inda kulli masjid, jadi menunjukkan bahawasanya apabila waktu solat telah masuk, maka hendaklah kamu solat dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Maknanya menunjukkan bahawasanya kewajipan ini termasuk pada syarat-syarat sah dalam solat. Dan kalimah wa aqimu menunjukkan pada apabila kamu mendirikan solat fardu, maka kewajipan bagimu juga adalah secara berdiri. Kalau sekiranya kamu uzur, kamu boleh solat duduk. Sekiranya uzur lagi, berbaring. Itu kaedah syarak yang diajari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil di sini adalah solat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Solat sunat dia boleh duduk, dia boleh baring. Boleh ke solat sunat berbaring? Ya, walaupun tidak uzur. Dan itu salah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Wad'uuhu banyak maksud, lalu banyak maksud secara zahir. Wad'uuhu apa saja kamu perlukan Allah, ta'alluq, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Wad'uuhu maknanya mohon dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, umum saja, umum, atau perkara duniawi sehinggalah akhirat, ukhrawi. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekadar tali kasutmu yang terputus tu. Apa maksudnya di sini? Atas perkara yang kecil, urusan dunia kamu, kehidupan kamu pun mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya? Setiap kali kita mohon kepada Allah, kita diperintahkan untuk mukhlishina lahuddin, maknanya adalah ikhlas. Jadi banyak kita mohon walaupun perkara tu kecil, maka menghubungkan diri kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon lagi, maka banyak lagi lah muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kerohanian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan ibadah, walaupun bukan perkhususan untuk solat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang ni wad'uuhu, kalimah tu sama aja, maksudnya adalah walillahil asmaul husna fad'uuhu. Bagi Allah Subhanahu wa taala banyak nama-namanya yang baik-baik, maka hendaklah kamu mohon melalui nama itu.
Ayat ini pun sama, wad'uhu, mana dan, waw di sini menunjukkan dan yang kembali balik pada wa aqimu wujuhakum, itu ataf. Jadi menunjukkan bahawa keseluruhan ibadah kamu diperintah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kamu beribadah tanpa adanya keikhlasan, maka ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ibadah kecil ataupun ibadah besar. Keindahnya begitu. Sama ada ibadah itu bizzat ataupun li ghairi bizzat. Ibadah bizzat ni macam kita solat, sebelum solat nak ambil wuduk, sehingga perlunya niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu bizzat. Li ghairi zat, tidak sampai wajib dengan niat, tapi bila kita beramal, maka kita perlulah amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana? Contoh, zikrullah, tilawatul Quran, tidak diperintah bagi kita wajib niat. Sahaja aku baca Quran kerana Allah, dan hukumnya adalah wajib, tidak. Itu maksudnya ibadat li ghairi zat, gitu. Tak wajib. Cuma bila kita membacanya walaupun tanpa niat, tetap amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berkaitan dengan wuduk kita, solat kita, puasa kita, wajib kerana ada niat. Mengapa? Wajib mengajar ikhlas tu. Lalu yang tadi tak ada niat, tak apa ke tak ikhlas? Tidak, tetap mesti juga keikhlasan kerana dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya adalah perintah wajib dengan perintah tak wajib, itu saja. Agar tidak memberatkan buat kamu untuk beribadah kepada Allah melalui niat tu. Kama bada'akum ta'udun, seperti mana Allah Subhanahu wa taala yang memulai dalam menciptakan kamu, ta'udun, dan kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menunjukkan bahawasanya dialah Allah yang menciptakan kita, sehingga kita tak boleh menisbahkan selain pada Allah. Kafir kalau menisbahkan kita ini diciptakan selain daripada Allah, maka kafir. Kerana apa? Pertanyaan, siapa pula yang menciptakan kita kalau bukan Allah? Di kalangan orang-orang kafir, musyrikin, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan. Mereka sendiri, mereka akui Allah ciptakan. Tetapi tidak diterima juga mereka sebagai orang beriman tak kala mana mereka mengatakan Allah yang menciptakan kami. Siapa mengatakan? Musyrikin. Mengapa agaknya? Kerana ta'udun, mereka tak beriman. Mereka kata apa? Allah Subhanahu wa taala sekadar menciptakan kami, kemudian kami mati. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa menghidupkan kami untuk mengembalikan kami kepada Dia. Yang lain pula mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa. Maknanya dalam bahasa umum kita kata Allah tak mampu, tak ada kekuatan dah. Bila manusia itu dah mati sehingga menjadi tulang belulang, wa idhaman a inna mab'usun, adakah kami bila dah jadi tulang belulang lalu kami pun dibangkitkan? Maknanya mereka menolak dan mengingkarinya. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut ta'udun, iaitu Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengembalikan kamu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala kembali menciptakan kita seperti mana Dia memulai menciptakan kita juga. Maksudnya adalah diri kita akan kembali ada setelah Allah binasakan. Kerana apa? Kematian itu adalah satu kebinasaan. Bila kita mati, roh tidak berada dalam jasad kita, maka lebur, hancur tubuh kita di mamah tanah. Itu kita dah belajar ayat sebelum ni. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhruju wa minha tukhrajun. Qala, Allah berfirman, fiha tahyawun, iaitulah fiha tahyawna, di bumi itu kita ni pada tanah tempat kamu hidup. Wa fiha tamutun, pada bumi tanah juga kamu mati. Wa minha tukhrajun, daripada bumi tanah juga kamu dikeluarkan.
Kembali balik, ta'udun adalah kembali balik kepada wa minha tukhrajun. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan kembali menciptakan kita daripada tanah juga. Dan kita akan keluar daripada tanah dalam keadaan roh telah dikembalikan ke tubuh kita. Hanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ketika itu manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti mana bayi yang lahir. Bayi yang lahir tidak ada katanya, mana ada kasut, mana ada selipernya, mana ada pakaiannya. Lalu kata Rasulullah, begitulah keadaan kamu nanti. Ta'udun, keadaan kamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Untuk mengetahui itulah statusnya manusia di akhirat. Sehinggalah manusia di akhirat hanya dua kelompok saja. Walaupun kita belajar bahawa ada beberapa bahagian kelompok, tapi kelompok besar dua saja. Kelompok yang pertama beriman, kelompok yang kedua kafir, itu saja. Walaupun ada pecahan, apa maksud pecahan? Di kalangan orang yang beriman, dilihat iman bagaimana dia. Sebab ada juga orang yang imannya sebesar zarrah, imannya sebesar biji sawi. Soalan ditanyakan bahawasanya, adakah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala terdapat orang beriman? Jawapannya ya. Mengapa orang beriman berada dalam neraka? Untuk diazab, tetapi tidak dikekal oleh Allah kerana imannya. Lalu dibawa keluar, masuk ke mana? Masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mereka mati tanpa iman, maka kedudukan mereka dalam neraka selama-lamanya. Kita berhenti pada ayat ke-29. Wallahu ta'ala wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.